Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan kisah singkat Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi salam. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan kisah singkat Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi salam. Dikisahkan bahwa penguasa Palestina pada waktu itu, Herodes, mencintai anak saudaranya sendiri bernama Herodia. Namun, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya sebagai hakim yang menentangnya. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan itu tidak boleh dilaksanakan. Sahabat beriman, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasannya dengan menonton videonya hingga akhir. Tentunya hanya di channel Rumah Islami. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Nama lengkap Nabi Zakaria alaihi salam adalah Zakaria bin Laden bin Muslim alaihi salam. Beliau keturunan Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam rajin bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Beliau bekerja sebagai tukang kayu. Nabi Zakaria alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul keturunan Israel. Beliau berdakwah dan mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu murid beliau adalah Maryam binti Imran. Ayahnya menitipkan putrinya kepada Nabi Zakaria alaihi salam agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah. Pada masa Nabi Zakaria alaihi salam, kekufuran orang-orang Israel semakin menjadi-jadi. Nabi Zakaria alaihi salam khawatir tidak ada orang dari kaumnya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, beliau tetap berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keturunan yang taat beribadah. Ya Rabbku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah pewaris yang paling baik. Quran Surat Al-Anbiya ayat 89. Nabi Zakaria alaihissalam sangat yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Beliau tidak putus asa dengan keadaan kaumnya yang masih tetap kafir. Beliau terus berdakwah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Zakaria alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberinya keturunan. Nabi Zakaria alaihissalam sangat heran karena beliau dan istrinya sudah tua. Namun semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang Maha Kuasa. Sebagai ungkapan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria alaihissalam diperintahkan untuk tidak berbicara dengan siapapun selama 3 malam. Beliau diperintahkan untuk banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu pun berlalu, tibalah kelahiran putra beliau. Bayi mungil lelaki itu diberi nama Yahya. Nama yang belum pernah ada sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya dengan lahirnya Yahya alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Yahya alaihissalam telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan kepada Nabi Yahya alaihissalam sepanjang hidupnya. Nabi Yahya alaihissalam
tumbuh dewasa dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul untuk keturunan Israel. Nabi Yahya alaihi salam hidup sejaman dengan Nabi Isa alaihi salam putra Maryam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada mereka. Pada masa itu, kekufuran orang-orang Israel semakin parah. Mereka tidak hanya menentang perintah larangan Nabi Yahya alaihissalam untuk tidak bermaksiat. Mereka bahkan membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Setelah Nabi Yahya alaihissalam meninggal, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka semua atas pembunuhan yang telah mereka lakukan terhadap Nabi Yahya alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mempercepat datangnya azab itu. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan membinasakan mereka semua. Ketika itu, Nabi Zakaria masih hidup. Kekufuran orang-orang Israel semakin parah. Bahkan sampai Nabi Zakaria alaihissalam wafat. Wallahu alam bissawab. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Zakaria alaihissalam adalah Nabi dan Rasul yang ke-22 daripada 25 Rasul yang wajib kita imani. Baginda merupakan salah seorang Rasul di kalangan Bani Israel yang juga merupakan keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Daripada sabda Rasulullah SAW, Nabi Zakaria alaihissalam ini seorang tukang kayu yang bekerja sendiri. Baginda mempunyai seorang isteri yang bernama Asya. Sejak awal perkahwinan lagi, mereka tidak dikurniakan anak kerana Asya adalah seorang yang mandul, iaitu tidak dapat melahirkan anak. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam berdakwah, baginda sering diperlakukan secara kasar oleh mereka. Maki hamun yang dilemparkan daripada mereka sudah sebati dengannya. Tanpa terasa penat dan lelah dalam melaksanakan perintah Allah, Nabi Zakaria alaihissalam meneruskan usaha dakwahnya sehingga usianya benar-benar tua, iaitu 90 tahun. Baginda mula bimbang, siapakah yang akan menjadi pewarisnya kelak untuk melaksanakan kerja-kerja dakwah ini. Lantas Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah pada suatu malam yang sunyi di mihrabnya dengan suara yang lembut. Doa Nabi Zakaria alaihissalam ialah, Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap warisku sepeninggalanku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah aku dari sisi Engkau seorang putera yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diredai. Surah Maryam ayat 4 hingga 5. Kawan-kawan sekalian, Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Allah mendengar rintihan Nabi Zakaria alaihissalam dan memakbulkannya. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 7 iaitu, Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan, yakni, peroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengannya. Allah telah mengutuskan malaikat untuk menyampaikan berita gembira itu. Mendengar berita tersebut, Nabi Zakaria alaihissalam merasa ragu dan seolah-olah tidak percaya kerana dirinya telah tua dan isterinya pula mandul. Melalui malaikat yang diutuskan oleh Allah, Allah berfirman, Hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu, yakni, waktu itu belum ada sama sekali. Surah Maryam ayat 9. Setelah itu, Nabi Zakaria alaihissalam bermohon lagi agar Allah memberi suatu tanda bahawa isterinya hamil. Maka Allah berfirman, Tanda bagimu adalah bahawa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam padahal kamu sihat. Surah Maryam ayat 10. Ini bermakna baginda tidak boleh berbicara dengan sesiapa pun kecuali menggunakan isyarat sahaja. Walaupun begitu, baginda masih dapat melaksanakan zikir dan bertasbih di dalam hati seperti yang diperintahkan Allah. Masya Allah, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Allah. Hari yang dinanti-nanti telah tiba.
Akhirnya impian Nabi Zakaria alaihissalam dan isterinya tercapai dengan lahirnya seorang anak lelaki yang menjadi pilihan Allah. Anak tersebut ialah Nabi Yahya alaihissalam. Kawan-kawan sekalian, Allah telah memberi keistimewaan kepada Nabi Yahya alaihissalam pada zamannya. Allah telah menganugerahkan baginda kecerdasan otak dan pemahaman yang mendalam tentang ilmu Allah. Allah juga telah mengajarkannya memahami dan mempelajari Taurat. Bukan sekadar mempelajarinya sahaja, malah baginda mengamalkannya juga. Selama hidupnya dengan izin Allah, baginda tidak pernah melakukan dosa, banyak berbakti dan berbuat baik kepada ibu bapanya. Baginda juga seorang yang lemah lembut dan tawaduk, serta kerap menangis kerana takut dan azab Allah. Baginda tidak takut dicerca dan tidak takut diugut oleh pihak pemerintah demi menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Ini terbukti apabila Nabi Yahya alaihissalam menentang rancangan perkahwinan di antara seorang penguasa dengan anak saudaranya sendiri. Walau bagaimanapun, perkahwinan tersebut haram menurut ahli kitab sebagaimana juga diharamkan ke atas kaum muslimin. Oleh kerana itu, Nabi Yahya alaihissalam telah menyebarkan berita pengharaman perkahwinan tersebut. Penguasa yang dimaksudkan itu ialah Herodus. Herodus seorang yang jahat lagi fasik. Manakala nama anak saudara yang ingin Herodus kahwini ialah Herodia. Herodia seorang gadis yang amat cantik dan bertubuh lampai. Disebabkan berita larangan itu telah tersebar dan menjadi bual bicara orang ramai, Herodia menjadi sedih dan menyimpan dendam terhadap Nabi Yahya alaihissalam kerana menentang keras impiannya itu. Ibu Herodia juga menyimpan dendam terhadap Nabi Yahya alaihissalam sehinggakan merancang sebuah pembunuhan terhadap baginda. Apakah rancangannya itu? Kawan-kawan sekalian, dalam diam, Herodia dan ibunya telah merancang sesuatu. Pada suatu hari, ibunya telah menghias Herodia dengan hiasan yang lebih menawan daripada kebiasaan dan mengenakan pakaian yang amat cantik. Dengan bersenjatakan kecantikannya, Herodia cuba menggoda dan mempengaruhi bapa saudaranya sendiri iaitu Herodus. Herodia telah pergi berjumpa Herodus dan menari di depannya. Herodus telah terpesona dengan godaan Herodia dan berkata, "Sebenarnya apa engkau inginkan daripada aku?" Herodia pula menjawab dengan jawapan yang telah diajar oleh ibunya, iaitu, "Aku menginginkan kepala Yahya bin Zakaria di dalam mangkuk ini." Tanpa banyak persoalan yang ditimbulkan, Herodus dengan senang hati menerima permintaan itu. Lantas dia memanggil orang suruhannya untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Dengan izin Allah, perancangan mereka berjaya. Orang suruhannya itu berjaya membunuh Nabi Yahya alaihissalam ketika sedang bersolat. Kemudian, kepalanya diletakkan di dalam mangkuk seperti yang dikehendaki oleh Herodia dengan berlumuran darah. Betapa keji dan kejamnya mereka. Kawan-kawan, begitulah sirah Nabi Zakaria alaihissalam dan anak baginda Nabi Yahya alaihissalam. Pengajaran yang boleh kita perolehi dari sirah ini ialah, yang pertama, walaupun Nabi Zakaria alaihissalam sudah lanjut usia, baginda tidak pernah berputus asa daripada berusaha dan berdoa kepada Allah untuk memperolehi seorang anak yang soleh. Yang kedua, Nabi Yahya alaihissalam sering menangis kerana takutkan azab Allah. Walau bagaimanapun, baginda seorang tegas terhadap orang yang mempermainkan hukum Allah dan ingkar pada perintah dan larangan.